Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, berjumpa semula bersama saya Cikgu Sazi di bawah tajuk bab 2 subtopik gabungan operasi. Jadi hari ini kita sambung apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Baiklah, di bawah gabungan operasi kita tengok contoh soalan. Okey, contoh soalan kita. Katakan kita ada 3W tolak 2 kurungan 4W tolak 1 tutup kurungan tolak 10W. Baiklah, sebelum kita mulakan, tengok semula tajuk kita di atas berkaitan dengan gabungan operasi. Jadi, untuk imbasan semula, saya nak kamu ingat apa yang dimaksudkan dengan gabungan operasi. Jadi, gabungan operasi di sini ialah, kita dah belajar tahun lepas ya, kita nak gabungkan antara kurungan. Okey, lepas tu operasi operasi dekat sini. Kita nak gabungkan antara kurungan darab bahagi tambah dan juga tolak. Jadi bila melibatkan operasi di sini, kamu kena ingat kita mesti ikut peraturan BODMAS. Okey, BODMAS ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil kuda bacat. Apa dia BODMAS? BODMAS ni kata selesaikan dulu bracket, division, multiplication, addition and subtraction. Ataupun dalam bahasa Melayu, ku ialah kurungan, da ialah darab, ba ialah bahagi, ca ialah campur, ti ialah tolak. Dengan syarat antara bahagi dan darab, antara bahagi dan darab, atau antara darab dan bahagi, selesaikan mana-mana kamu nampak dahulu. Begitu juga dengan tambah dan tolak. Okey, itu hanya ulangan apa yang kita dah belajar pada tahun lepas. Jadi sekarang kita ada soalan begini. Jadi kita nak selesaikan soalan kita dengan cara satu. Dengan cara satu ialah cara silang pangkah. Apa maksud cara silang pangkah? Okey, kita tengok yang ini yang kita dah belajar pada minggu lepas. Okay. Jadi yang pertama, step yang pertama, kenal pasti dulu operasi yang mesti diselesaikan terlebih dahulu. Jadi berdasarkan soalan di sini, kamu boleh nampak, kamu ada soalan 3W tolak 2, 4W tolak 1. Ini ialah ungkapan algebra dalam 2 kurungan. Okey, lepas tu kita ada tolak 10W. Jadi berdasarkan soalan di sini, kita nampak dia melibatkan operasi kurungan dan juga operasi tolak. Dekat mana operasi kurungan dia? Okey, di sini ialah operasi kurungan dan di sini ialah operasi tolak. Boleh? Okey, kemudian kita fikir antara operasi kurungan dengan operasi tolak, mana satu kita nak selesaikan dahulu? Okey, berdasarkan BODMAS yang saya sebutkan tadi, operasi pertama yang perlu diselesaikan ialah operasi kurungan. Okey, selepas itu barulah kita selesaikan operasi tolak.
Sekarang kita tengok. Contoh 1, kita ada soalan tadi. Sekarang kita nak menyelesaikan dengan cara 1. Cara 1 ialah cara silang pangkah dan bila nak selesaikan cara 1 iaitu cara silang pangkah, kita selesaikan operasi 1 dahulu iaitu operasi kurungan. Jadi mana tadi operasi kurungan? Yang inilah. Okey, di sini operasi kurungan kita. Okey, jadi kita ada operasi kurungan kita di sini. Tadi kan daripada soalan. Ini operasi kurungan kita. Yang ini kita selesaikan dahulu. Kemudian baru kita selesaikan operasi yang kedua. Okey, jadi operasi kurungan ada di sini. Macam minggu lepas, kita susun kurungan pertama di atas, kurungan kedua di bawah. Okey, ingat lagi. Kemudian, kita akan buat pendarapan di ekor dahulu, di belakang dahulu. Mana ekor? Di belakang dahulu. Ini nombor 1. Jadi kita darabkan. Okey, kita darabkan. Tekan kalkulator negatif 2. Darab negatif 1. Kita akan dapat positif 2. Selesai pendarapan di belakang. Kita akan buat pendarapan di depan. Di sini pula kan. Jadi, kita selesaikan 3W darab 4W. 3 darab 4 dapat 12. W darab W, kita akan dapat W kuasa 2. Kita dapat begitu. Jangan lupa, kita perlu dapatkan nombor di tengah-tengah. Macam mana nak dapatkan nombor di tengah-tengah? Mestilah darab silang. Inilah namanya darab silang. Jadi kita darab silang. Okey, daripada kiri ke kanan. Kemudian daripada kanan ke kiri. Nah, kita tengok. Kita akan buat kiri ke kanan 4W darab negatif 2. Okey, kita darabkan, kita akan dapat negatif 8W. Okey, jadi ini kita akan bawa kat sini. Kemudian daripada kanan ke kiri, negatif 1 darab dengan 3W. Jawapan kita ialah negatif 3W. Kemudian kita ringkaskan yang di belakang. Kita akan dapat negatif 11W. Dan di mana kita nak hantar negatif 11W? Mesti hantar di tengah-tengah antara jawapan ekor dan kepala. Jadi kita hantar 11W ke belakang. Di tengah-tengah ni Jadi kita dapatlah operasi yang pertama, jawapannya ialah positif 12W tolak 11W tambah 2. Okey, sekarang dah selesai step yang kedua. Kepada step yang ketiga. Okey, masih soalan yang sama. Kita salin semula soalan dan kemudian kita akan ringkaskan. Jadi soalan kita ialah 3W tolak 2, 4W
tolak 1 tolak 10W. Jadi yang dalam kurungan kita dah dapat 12W kuasa 2 tolak 11W tambah 2. Kita salin yang belakang tolak 10W. Yang ini kita dapat daripada step yang kedua. Okey, kita salin. Yang ini kita bawa turun sahaja dari atas ke bawah. Ini bawa turun je ke bawah. Okey. Jadi sekarang kita ringkaskan. Susunkan semua sebutan. Okey. Mengikut sebutan yang serupa. Jadi kita susun. W, 11W. 10W ialah sebutan yang serupa. Kemudian kita ringkaskan sebutan yang sama. Kita akan dapat 12W tolak 21W tambah 2. Okey, macam mana saya dapat 21W di sini? Okey, 21W di sini macam mana saya dapat? Okey, saya ringkaskan 11W tolak 10W. Okay. Jadi ini ialah W, bawa turun je. W. Ini kita tekan kalkulator. Okey, masukkan dalam kalkulator kamu negatif 11 tolak 10. Kita akan dapat negatif 21. Itu yang dapat jawapannya begini. Boleh? Okey, seterusnya akan tengok contoh yang sama tapi cara penyelesaian dengan menggunakan hukum kalis agihan. Maksud dia sekarang kamu ada pilihan. Sama ada kamu nak menyelesaikan menggunakan kaedah silang pangkah ataupun kalis agihan. So, macam mana kita nak menyelesaikan dengan kaedah kalis agihan? Okay, kita selesaikan operasi yang pertama dahulu. Masih sama. Step pertama, kenal pasti operasi dan selesaikan operasi yang mesti diselesaikan terlebih dahulu. Jadi, kita ada operasi kurungan. Dan selepas itu, kita apply hukum kalis agihan. Jadi, kita dapat 3W darab 4W tolak 1 tolak 2, 4W tolak 1. Kemudian kita buat pendarapan ataupun pengembangan ungkapan algebra. Jadi kita kembangkan, kita akan dapat begitu. Dan seterusnya kita ringkaskan. Sebutan yang serupa kita akan ringkaskan. Boleh? Kita akan dapat jawapan yang sama seperti kaedah yang pertama sebentar tadi. Okay, jadi ini jawapan yang kita dapat daripada hukum kalis agihan. Kemudian kita akan susun sebutan yang sama dan seterusnya kita akan ringkaskan. Jadi kalau tengok dekat sini, jawapan yang kita dapat di sini adalah sama seperti kaedah 1. Apa dia kaedah 1? Kaedah 1 ialah kaedah silang pangkah. Okay, boleh? Okey, seterusnya. Kita akan tengok penyelesaian masalah. Contohnya, saya ada soalan begini. Puan Maria mempunyai sebidang permaidani yang panjangnya 3R tolak 2 meter dan lebarnya ialah R tambah 1 meter. Hitungkan luas permaidani Puan Maria. Okey, jadi step nombor 1, kita mesti faham apa soalan bagi dan apa maklumat yang diberi.
Kalau perlu lakar, kita lakarkan rajah. So, kalau dalam soalan ini kita nampak dalam maklumat yang diberi, dia kata dia ada permaidani berbentuk segi 4. Okey, jadi kita lukis permaidani kita bentuk segi 4 di mana panjang dan lebarnya telah diberi. Panjangnya ialah 3R tolak 2 dan lebarnya ialah R tambah 1. Jadi kita lakar dahulu. Sebab apa kita lakar? Kerana dalam soalan tidak diberi rajah. Seterusnya, kita rancang dan laksanakan strategi. Macam mana nak laksanakan? Kita kena kenal pasti kata kunci dalam soalan. Jadi, kata kunci dalam soalan tadi ialah luas. Macam mana kita nak cari luas bagi segi 4 tepat? Ialah panjang, darab, lebar. Kita selesaikan luas. Panjangnya ialah 3R tolak 2. Lebarnya ialah R tambah 1. Okay, sekarang kita tengok dekat sini. Ini ialah pendarapan yang melibatkan dua ungkapan algebra dalam kurungan. Jadi, bila sampai di sini, sampai di sini, kamu ada pilihan sama ada kamu nak selesaikan dengan menggunakan cara 1, kaedah silang pangkal, ataupun kamu akan gunakan kaedah yang kedua, iaitu kaedah hukum kalis agihan. Okey, terletak pada kamu. Jadi sekarang, saya selesaikan pendarapan yang melibatkan dua kurungan. Jadi saya dapat 3R kuasa 2 tambah R tolak 2. Okay, jadi step 2 di sini, saya dah siap. Okay, dan saya dah ringkaskan. Dan seterusnya, pada step yang ketiga, kita membuat kesimpulan. Jadi apa kesimpulan kita? Tengok semula soalan tanya apa? Soalan tanya ialah luas permaidani. Jadi kita buat kesimpulan. Luas permaidani Puan Maria ialah ambil jawapan 3R tambah R tolak 2 meter persegi. Boleh? Okey, jadi ingat semula macam mana saya boleh dapatkan jawapan di sini. Macam saya terangkan di atas, saya ada 3R tolak 2. Ini saya gunakan cara 1 silang pangkal dan saya ada R tambah 1. Jadi saya selesaikan yang belakang dulu. Saya tekan kalkulator, saya akan dapat negatif 2. Kemudian saya selesaikan yang depan, saya akan dapat 3R kuasa 2. Kemudian saya kena cari yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah ni saya silang pangkal. Jadi saya ada R tolak darab dengan, R darab dengan negatif 2. Jadi saya akan dapat negatif 2R. Okey, dan yang kedua, saya bawa daripada kanan ke kiri. Saya ada positif 1 darab dengan 3R. Saya akan dapat positif 3R. Kemudian saya akan ringkaskan yang di sini. Okey, sebutan saya ialah R. Saya ringkaskan di sini. Saya akan dapat R. Saya tekan kalkulator, negatif 2 tambah 3. Saya akan dapat positif 1R.
Jadi, itu yang saya dapat di tengah-tengah kat sini ialah positif 1R. Biasa-biasa dalam matematik 1 tidak ditunjukkan. Boleh? Itu yang kita gunakan kaedah silang pangkal. Sekarang kita tengok kaedah yang kedua. Saya menggunakan hukum kalis agihan. Jadi hukum kalis agihan kata, ambil yang pertama, 3R darab dengan sebutan yang kedua, ungkapan yang kedua. Jadi R tambah 1. Kemudian saya ambil negatif 2 darab dengan R tambah 1. Boleh? Kemudian saya buat pengembangan yang kita dah belajar. Kita akan dapat 3R kuasa 2 tambah 3R. Yang ini untuk kurungan di hadapan. Dan yang di belakang saya dapat tolak 2R tolak 2. Saya ringkaskan yang di tengah-tengah. Saya akan dapat 3R kuasa 2 tambah 1R tolak 2. Jadi sama jawapan saya. Ini yang saya tuliskan sebagai kesimpulan. Boleh faham ya? Okey. Itu saja daripada saya. Sehingga kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Jangan lupa pada bulan 4 kamu akan naik sekolah dan bersemuka bersama saya. Jadi siapkan semua latihan yang telah saya berikan. Sesiapa yang tidak faham boleh PM saya dan bertanya. Itu saja daripada saya. Bye.